Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, sekarang dah 5 pula, 8.15. Ada dalam berapa orang ni? 9 orang. Okay, tak apa, kita start je. So, harap the rest nanti akan boleh join. Okay, so hari ni kita akan tengok next subchapter dalam chapter 9 which is area of triangle. Actually ada lagi satu subchapter 9.4, tapi 9.4 ni lebih kepada macam dah gabungan dah semua yang kita dah belajar. Kita dah belajar sine rule, kemudian kita dah belajar cosine rule, and this today kita belajar area of triangle. So yang tu nanti cikgu akan masuk jugalah. Dan tapi untuk next class nanti kita akan buat PBD untuk topik ni sekali. Okay, so hari ni area of triangle. Okay, basically cikgu guna triangle yang sama macam kelas kita yang sebelum ni. So kat sini kita ada triangle ABC. So kita tahu height biasanya kita label sebagai H, and then macam mana kita nak decide apa yang kita nak label dekat side. Kita tengok je opposite kepada angle tu. Let's say ni angle B, maka opposite dia adalah B. Angle C, opposite dia adalah C. Okay, so basically kalau kita nak kira area of a triangle, kita ada formula. 1/2 darab base darab height. 1/2 base height ni. Okay. But dalam topik ni pun nama dia solution of triangle. So bila solution of a triangle, maka dekat sini kita akan guna sin atau cos lah kebiasaannya. Dan tangent tu hanya aplikasi lain lah. Okay, so sekarang kita nak tengok macam mana formula area of triangle yang melibatkan penggunaan sin. Dalam formula area of triangle kita cuma menggunakan sin lah, tak menggunakan cos. Okay. So dekat sini, based on this triangle, we know that sin A is H/B. Okay, kalau kita tengok sin A, dia mesti opposite kepada A over hypotenuse. Sebab kita kena ingat nak gunakan trigo ratio, syarat dia mesti right angle triangle. So kalau kita nak tengok sin A, bermaksud kita cuma tengok triangle dekat sini. This one adalah right angle triangle. So side yang ni adalah opposite, yang ni adalah hypotenuse. That's why dapat H/B. And then we rearrange back, become H equal B sin A. So based on benda ni, kita tahu H adalah height. H adalah height, maka H ni kita boleh substitute dekat sini. Kita boleh substitute dekat sini, height. Dan disebabkan kita dah substitute, height is equal B sin A, so kita dapatlah the new formula for area is 1/2 BC sin A. So actually this is one of formula for area. So basically macam sama je macam formula kita yang lain je, fleksibel. Depends kepada, dalam kes ni depends kepada angle mana yang diberi. Let's say kalau angle tu A, so side yang terlibat B dan C. Kalau angle tu B, so side yang terlibat A dan C. So dia fleksibel, bergantung kepada maklumat apa yang diberikan. Kalaulah kita nampak side C, should be akan ada side C pula, angle C, maka sepatutnya kita ada maklumat lain A dan B lah. So macam itulah dia punya formula digunakan. Okay, so by example kita tengok
The first one, find the area of JKL. Kita ada triangle, so this one bukan right angle triangle lah. JKL, syarat nak gunakan formula area, mesti ada this side and this angle and two side. Dua side ni mesti bersebelahan, dia bukan opposite. Dan kita boleh guna formula tu. Kalaulah area yang diberi dekat sini, contoh area pula, angle yang diberi dekat sini, sepatutnya kita ada satu side dekat sini dengan dekat sini. Yang macam ni betul lah. Kita punya side dekat sini. So, kita punya side lagi. Kita punya angle dekat sini. So, ini sepatutnya kena ada side dua kat tepi ni. Dia tak boleh lah ada side yang opposite. Dia punya, kalau kita tengok formula pun memang macam tu. Kalau angle C, so side yang ni. Angle B, so side yang diberi mesti yang ni. So tu cara nak guna formula area of triangle. So bila kita substitute 6 4.4 sin 69, kita dapatlah 12.323 cm square. So tak ada susah sangat pun nak guna formula ni. Just substitute sahaja. Okay, ada soalan tak nak tanya sebelum kita tengok yang seterusnya? Tak ada ya? Alright. So jelaslah semua. Okay. So another example. Okay, second example. Kenapa ni macam lain macam ya? Sekejap. Cikgu tengok dulu balik. Takut tersalah ambil. Cikgu nak apply. Pembiasaan mana ni? Okay, kita cancel lah soalan yang ni sebab soalan ni kita tak boleh apply. Okay, kalau tengok soalan yang ni kan, cikgu bagi gambar ni, cikgu tak perasan. Boleh tak kita nak cari area of triangle dekat sini? Tak boleh. Tak boleh direct. Tapi rasanya kan, ada tak cara lain untuk nak cari? Kalau contoh cara lain sekalipun kan, sebenarnya ada lah cara lain. Yang pertama, okay. Apa syarat nak, apa orang kata tadi? Apa syarat nak boleh guna formula area of triangle? Sisi dia tak boleh opposite. Sisi tak boleh opposite kan? Maksud dia macam yang ni opposite. So should be kita ada side dekat sini dengan side dekat sini. Ataupun kita boleh guna angle yang 60 tapi dengan syarat kita ada side dekat sini satu, side lagi satu dekat ni. Kita mesti ada value Z. Cuma soalan ni memanglah kita tak boleh apply direct, tapi kita boleh cari area. So macam mana kita nak cari area? Syarat dia kita kena cari side dekat sini dulu. Okay, untuk cari side Z ni nak guna formula apa? Siapa masih ingat? Cari side Z nak guna formula apa? Berdasarkan maklumat yang ada ni, nak guna formula sin ke nak guna formula cos? Kita masih boleh cari sebenarnya side Z ni. Guna formula sin sir? Ya, betul. Guna formula sin. Sebabnya kita tahu angle dekat sini sebenarnya. So angle dekat sini adalah 85 kan. So kita boleh guna formula sin. So kita dapat kalau guna formula sin, so means side Z over sin 85 equal 10 cm over sin 35. So boleh dapat Z lah dekat sini. Yang tu boleh tekan kalkulator. 10 bagi sin 35 darab sin 85.
So akan dapat 17.37. Kita ambil 2 titik perpuluhan dulu je lah. Okay ya. Kita ambil 2 decimal point sahaja. Okay, so bila kita dah ada side yang ni, so kita dah tahulah side Z ni actually 17.37. So bolehlah cari area of triangle. Okay, semua try lah cari area of triangle. Cikgu dah tolong cari side Z. So korang kena cari area of triangle. Guna formula area of triangle. $75.21 sir. 75.21. Ya. Ya, betul. 75.21. So, siapa tadi dapat juga tak perasan pula yang cakap. Okay. Thank you dah bagi jawapan. 75.21. Okay. So, nak katanya sebenarnya, cikgu tak salah pun buat soalan ni. Memang dalam buku teks, example ni, walaupun soalan tu nak cari area, kita jangan kadang-kadang macam tu. Kita ingat, tak boleh guna ni kan. Tak ada jawapan ni sebab maklumat tak cukup. Tapi sebenarnya, untuk dapatkan area tu, kita kena perform another calculation dulu. Actually, kita kena cari side Z dulu. Sebab kita dah belajar macam nak guna sine rule, nak guna cos rule. So, benda tu mesti ada jawapan. Okay, so kita nak cari area. So, area adalah 1/2 darab 10 darab 17.37 and sin 60 degree. So, 75.21 centimeter square. Alright. Okay, so next one. Kita nak cari, sekarang ni, area dah diberi. Dia bagi area dalam ni 78.72. Soalan dia nak cari length LM. Kita nak cari side dekat sini. Pun boleh juga. Guna formula area, tapi kali ni kita nak cari side. Okay. Semua try dulu. What is the length for LM? Bagi jawapan dalam 2 decimal point je. 2 decimal places. Okay, anyone dah dapat jawapan dia? 6.75 Hazril. Hazril dapat kat sini 6.75. Okay, tak apa Hazril. Kat sini Hazril dapat 6.75. Okay, so kalau kita tengok secara logik dia lah dekat sini, biasanya apa orang kata, diagram ni tak adalah dia main lukis sangat. Dia try to sketch yang paling logik.
kat sini kita tengok LM ni lagi panjang daripada MN. So should be kalau 6.75 ni agak tak logik lah Hazril. So memang jawapan tu masih salah lah. Okay, Haris dapat 27.05, Dom 27.08, 27.08. Okay, so jawapan yang paling tepat, okay, yang Dominic dengan Hazril 27.08. Sebab cikgu tadi kata 2 decimal point kan. Haris ni maybe dia ada je benda je dah bundar awal-awal ni. Itu yang salah sikit tu. Okay, so jawapannya 27.08. So bila kita apply formula, kan formula ni formula area. So apabila area dah diberi, substitute nilai area tu sekali. 78.72 equal 1/2 times 17 dengan satu side kita tak tahu. Kita letaklah X sin 20. So untuk dapatkan nilai X, so kita pindah jadi 2 darab 78.72 divide 17 and sin 20. So barulah cari X. Yang ni baru tekan kalkulator semua. Kalau boleh pindahkan dulu semua, then barulah tekan jawapan. Nanti akan dapatlah 27 point. Ada bundar awal kan. Sebab bila kita bundar awal ni kat situ kadang-kadang selalu jadi mistake lah. 27.08. Kalau dalam ADMAT ni boleh kata ramai lah yang akan hilang 1 markah. Contoh soalan tu 3 markah, hilang 1 markah. Sebab apa? Sebab jawapan last. Sebab standard jawapan last, diorang agak strict. Sebab jawapan last ni dia kalau dalam skema dia berbentuk petak. So untuk mengelakkan kesilapan, let's say kita nak solve sesuatu nilai, try to rearrange supaya kita punya variable tu adalah subjek. Apa pun nak buat, try dulu pindah-pindah, rearrange equation supaya unknown yang kita nak cari tu sebagai subjek. Macam ni lah. Macam kes yang cikgu tunjuk ni, kita dah pindah semua benda. Dah pindah semua dekat satu site, baru tekan calculator. Itu cara paling selamat lah untuk mengelakkan kesilapan. Okay. So macam tu lah. Okay. So untuk formula guna sin ni boleh faham ya. Formula area sin ni tak ada masalah lah. Cikgu rasa senang je nak guna. Sebab kita akan ada another formula untuk area of triangle, iaitu Heron's formula. Okay, dalam Heron's formula, kita sambung je lah ya. Sebab tak lama pun kelas ni. Okay, so Heron's formula, kalau kita tengok, perbezaan Heron's formula dengan formula yang guna sin, dalam Heron's kita cuma ada maklumat side. Tapi dengan syarat kita ada maklumat ketiga-tiga side. Untuk menggunakan Heron's formula, syarat dia kita tahu semua side. Mungkin adalah yang kalau yang siapa-siapa yang minat math ni, dia pernah jumpa soalan nak cari area, tiba-tiba semua ada side. Tak ada angle, tak ada apa, macam manalah nak cari kan. So tak ada masalah lah sebenarnya. Boleh guna Heron's formula. Actually kalau cara lain, awak boleh cari salah satu angle lah. Let's say nak cari angle dekat sini. Nak cari angle dekat sini, kita boleh guna cos. So bila dapat angle, nanti awak gunalah balik formula sin. Tapi ada cara lagi mudah, iaitu Heron's formula ni. Okay, so ada 2 step untuk kira area ni. Step pertama kita akan cari the semi-perimeter. Semi-perimeter ni bermaksud kita tambah semua side. Kita tambahlah kan 3 side ni contohnya.
And then kita bahagi 2. So benda ni kita panggil dia sebagai S. Semi perimeter. And then untuk cari area, ini adalah formula dia. So menggunakan nilai S tadi, kita substitute dekat sini. So actually benda ni mudah je. Apa nilai S dapat, susunannya ada S, kemudian ada 3 kurungan. Sebab apa ada 3 kurungan? Sebab ada 3 side. So kita, nilai S yang kita dapat tadi, kita akan tolak dengan each side. Nampak tak? S tolak A, S tolak B, S tolak C. So tak susah pun. So untuk contoh yang pertama ni, so kita kira S dulu, kita tambah 33 bagi 2 dapat 13.7. So untuk dapat area, so S. Kemudian darab dengan S tolak 5.5, tolak side yang pertama. Kemudian S tolak side yang kedua. Kemudian S tolak side yang ketiga. Square rootkan kita punya calculation tadi. Dapatlah 25.39. So ni lah formula dia. Cuma nilai S tu mana nak dapat? Ni nak dapat dia nilai S. Tak perlu hafal pun. Kalau faham, tak perlu hafal pun sebenarnya benda ni. Nampak macam nak kena hafal dan tak perlu sebenarnya. Dia just sebenarnya nilai S. S tolak side A, S tolak side B, S tolak side C. Memang tak susah lah sebenarnya benda ni. Okay. So, kita tengok another example. Okay, sekarang ni find the area of shaded region. Kita nak cari shaded region ni. Ini memang bukan triangle. Tapi kita ada triangle yang besar ni. Kemudian kita ada triangle yang kecil. So, bolehlah cari area of triangle. So, untuk area of triangle. Untuk cari JHGF adalah area triangle EHG tolak triangle EJF. So kita boleh cari area kedua-dua triangle tu menggunakan Heron's formula. Okay, so cikgu bagi masa 4 minit untuk try cari jawapan untuk soalan ni. Okay, try dulu. Ini cari dulu apa tu area untuk triangle EHG. Kemudian cari area triangle EJF. Okay, first step mestilah kena cari S untuk EHG dulu. Apa S untuk EHG? Ada tak yang dapat? Apa semi perimeter untuk EHG? 14. 14, betul. So semua orang patut dapat 14. So based on 14 tu boleh cari area EHG. So dia mesti 14, kemudian 14 tolak dengan 11, 14 tolak dengan 5, 14 tolak dengan 12. Square root kan. Dapat berapa yang ni? Apa area EHG? Bagi jawapan dalam 2 decimal places je.
14.969. 14.69. Ya, sebab terpasti sangat lah bunda yang ni. Area ESG. Kenapa cikgu dapat lain semua dapat sama ke? Oh tu dah ada jawapan dah yang beri. 27.49. Dapat 27.49 kan? Kenapa Debel dapat lain? Cikgu kira lain sekali lah. Square root 14 tolak 11, 14 tolak 5, 14 tolak 12. Okay, kamu akan dapat 27.495. Kenapa kamu dapat lain-lain masing-masing? Okay, sepatutnya kalau cikgu tekan calculate. Ya? Akmal? Ya jadi 49 ke atau boleh bunda jadi 50 kat bahagian perpuluhan tu? Kalau cikgu kan cikgu minta 2 decimal point kan? Kalau ikutkan kamu akan tengok 27.49. Kemudian tengok next number 5. So jawapan kamu yang kalau 50 tu betul. Sebenarnya akan dapat 27.5 lah. Sebab cikgu pun dah tulis dah jawapan cikgu 27.50 cm square. Sebab jawapan dalam kalkulator 27.49545 adalah panjang lagi. So kalau cikgu minta 2 decimal point, okay, kalkulator punya jawapan 27.49544. Okay, so kalau 2 decimal point, kita tengok dekat sini. So kita akan tengok next number dia. So kena tambah. Bila tambah jadi 50. Sebab 9 tu bila tambah 1 jadi 10. So jawapan 27.5 Okay. So apa pula S untuk EJF? Ada yang dah cari? Apa S untuk EJF? Dom. Dah dapat ke? $9.5 Haris. Dom pun 9.5. Okay, betul. 9.5. So, S untuk EJF adalah 9.5. So, kita boleh dah cari area EJF dekat sini. So, 9.5. 9.5 tolak 5. 9.5 tolak 5. 9.5 tolak 9. Okay, so dapat nanti jawapan dia. Okay, berapa area EJF ni? 9.81. Kalau 2 perpuluhan, 9.81. 9 point. Kalau 3 perpuluhan, betul lah yang Haris tu. Tapi sebab kita, cikgu cakap nak 2 je kan. Jadi 9.81. Okay, so dah macam tu kita bolehlah cari area JHGF tu. 27.5 tolak 9.81. So akan dapat berapa pula yang ni? 17.69 cm square. Okay. So senang je kan? Tak ada yang susah. Lagi satu, macam mana nak tahu salah ke betul kan? Kena pastikan S ni betul. S ni dia sentiasa lebih besar daripada side-side yang kita dapat. Nampak tak? 9.5 tolak 5. 9.5 tolak 5, 9.5 tolak 9. Kita punya S, dia mesti positif. Kalaulah S awak bila tolak dengan side jadi negatif, salah lah tu. Sebab kita tak boleh square root negative number. Macam ni kan 14. Tolak 11, tolak 5, tolak 12. Nilai S ni mesti sentiasa lebih besar daripada side of triangle tu sendiri. Okay, next. Solving problem involving area of triangle.
Okay, so kita ada triangle ni. So kalau tengok kan, tak nampak pun bentuk triangle. Sebab ni adalah quadrilateral. So untuk jawab soalan ni, benda pertama yang perlu dibuat adalah kita kena divide quadrilateral ni kepada 2 untuk mewujudkan triangle. Tapi untuk divide kepada 2 triangle sekalipun, kita kena tentukan kat mana kita nak divide yang paling tepat supaya memudahkan kita untuk jawab. Okay. So kat sini Mr. Han want a tender to install carpet in an office. So calculate the area carpet required to fill up. So kita nak tahu berapa area ni. Kalau sekalipun kita nak guna Heron's formula, problem kita sekarang ni Heron's formula cuma bila je triangle. So macam mana kita nak cari sebenarnya? So benda yang pertama kita divide dulu kepada 2. So banyak cara lah. Let's say lah, cikgu tunjukkan benda-benda yang kamu mungkin terfikir. Kamu nak bahagi macam ni contohnya. Okay, kalau kita bahagi macam ni, kita still tak tahu berapa panjang ni. Kenapa kita tak tahu? Sebab kita still tak tahu lah panjang benda ni kan. Kita nak guna formula apa pun kita tak boleh nak decide. So kat sini actually apa yang perlu dibuat adalah kita kena bahagikan dia menggunakan diagonal. So sama ada kita nak bahagikan dia macam ni atau kita nak bahagikan dia macam ni. So kita kena decide mana satu yang lebih mudah. So yang lebih mudah sebenarnya kalau kita bahagikan dengan cara yang ni lah, cara ni. Kenapa yang ni mudah? Sebab kalau kita bahagikan quadrilateral ni macam ni, kita boleh cari side ni. Okay, macam mana nak cari side ni? Okay, let's say cikgu bagi nama ini A, B, C, D. Okay, macam mana nak cari panjang AC? How to find the length of AC? Guna hypotenuse formula 16 tambah 25 kuasa 2. Lepas tu square rootkan dia. Ya, betul. Tapi dia bukan hypotenuse formula. Nama benda tu lebih tepat adalah Pythagoras theorem. Tapi cikgu tahu maksud kamu. Betul lah ni guys. Apa yang kamu sebut tadi betul. Cumanya nama theorem tu adalah Pythagoras theorem. Itu je. Alright. So betul. So nak cari panjang AC. Let's say lah panjang AC tu kita bagi nama dia X. So bermaksud X adalah 16 kuasa 2 tambah 20.5 kuasa 2 square root. Okay, apa jawapan dia? Bagi dalam 2 decimal point tak? Kita nak sama selaras, so cikgu memang minta jawapan dalam 2 decimal point je. Ya, kita dapat semua jawapan yang sama. 26 sir. 26. Betul, dapat 26. Okay, so kita dah dapat side ni panjang dia 26 cm. So kalau kita dah nampak, kita ada 2 triangle. Ni satu, ni satu. So boleh guna Heron's formula. Cumanya, triangle yang ni tak payahlah guna Heron's formula. Guna je formula biasa. Sebab kita ada base dengan height. Tak payahlah guna Heron's formula. Tak ada masalah pun kalau nak guna Heron's formula, tapi ambil masa kan. So kalau ada yang mudah, kita guna yang mudah. So area untuk ADC guna je formula biasa. 1/2 darab dengan 20.5 darab dengan 16. Kemudian kita kena cari S untuk ABC. Berapa S untuk ABC?
What is the semi-perimeter for ABC? Kita dah ada 3 side. Tambah semua bahagi 2 je. 27.75. 27.75. So dah boleh cari kedua-dua area lah. So area ABC, gunalah Heron's formula tu. 27.75. So 27.75 tolak 18. 27.75 tolak 11.5. 27.75 tolak 26. Square root kan semua ni. Okay. So apa area ADC dulu? Yang ni tak apalah. Yang ni cikgu bagi jawapan je. Yang ni senang. 164. Okay. Apa area ABC? Bagi jawapan 2 decimal point macam biasa. 2 decimal point. Ya, Hazril. Nak cakap ke nak bagi jawapan type? Dua-dua boleh. Okay, Ain dapat 87.72. Okay. So, yang ni dapat 87.72. Okay, so semua dapat. Okay, so kat situ jangan biarlah. Kadang-kadang ni kalau kita tengah exam, excited kan, dapat ni. Terlupa soalan nak cari apa sebenarnya. Nak cari area semua. Lupa nak tambah. Hilang lagi 1 markah. Silap tekan tadi. Okay, tak apa. Tambahlah kan nanti dua-dua tu. 164 tambah dengan 87.72. So dapatlah 251.72 centimeter square. Dalam exam ni kadang-kadang dia excited. Kalau dulu cikgu macam tu lah. Cikgu punya careless kadang-kadang terlupa nak tambah jawapan last. Kemudian adalah kesilapan lain kan. Minta factorize, cikgu bagi solution. So student biasalah buat careless tu. Tapi kita kena kurangkan mistake careless supaya tak rugi markah. Okay, so itu sahajalah kelas hari ni. Bukan meter square, okay. Betul-betul, meter square. Nasib baik ada yang tegur kan. Meter square je, jangan sentimeter. Sebab dalam soalan pun meter. Kalau sentimeter bukan office. Takkanlah office 20 sentimeter kan. Okay, betul-betul. Okay, ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, cikgu nak share Google Form macam biasa. Untuk minggu ni, cikgu bagi Google Form je, 3 soalan. Cuma hari ni lagi senang. Hari ni multiple choice question. Tapi kalau boleh janganlah tak jawablah. Jawablah, try dulu kan, janganlah tembak. Haris, mayo sir. Apa tu mayo, Haris? Mayonnaise lah. Ya Allah, mayonnaise. Ke ada maksud mayo ni? Mayonnaise. Okey, kejap. Kelas 4 kemudian forward 4 dan 5. Tadi mana 4 5? Salah grup. Forward 4 dan 5. Mayo tu ada. Bahasa apa ni? Ya Allah. Aku tak tahulah bahasa-bahasa kamu ni. Bahasa geng, apa orang kata, budak-budak milenium ni. Terlalu tinggi untuk cikgu. Okay, so kalau tak ada soalan, macam biasa cikgu nak print screen. Alright, cikgu dah print screen. Okay, so itu sahaja kelas kita hari ni. Kalau tak ada, boleh buat terus lah Google Form tu. Senang je hari ni. Okay, thank you semua. Nanti cikgu share slide ni. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya, thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Bye.
take care, sir.